Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa safiyyuhu wa khaliluhu khairu nabiyyin arsalah. Arsalahu Allahu ilal alamin kullihi basyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim wa an'im ala hadzal nabiyil karim. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'd. Kita menggunakan buku 206 Permasalahan Puasa karangan Al-Ustaz Muhadir Haji Jul hafizahullah. Yaqulu al-musannifu hafizahullah nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Kita sampai pada muka surat 11 bahagian ketiga, berkata pengarang, penetapan awal Ramadan. Macam ni, kita ni hari Ahad, bulan Syaban. Macam mana kita nak tahu bahawa masuknya satu Ramadan? Mungkin ada orang boleh bagi jawapan mudah, lepas 30 Syaban satu Ramadan lah Ustaz. Maka belum tentu. Sebab nak tentukan masuk satu Ramadan ialah dengan cara sama ada ru'yatul hilal, nampak anak bulan. Ru'yah itu kenampakan, kelihatan anak bulan. Ru'yatul hilal, bila nampak anak bulan, maksudnya esok satu Ramadan. Kadangkala dia jadi Syaban tak cukup 30, jadi 29 saja. 29 Syaban, kemudian nampak anak bulan, maka esok itu adalah satu Ramadan. Kan? Masuk esok tu masuk satu Ramadan. Okey. Kita tengok yang itulah secara ringkasnya yang dibahaskan di sini. Ada lebih kurang 9 soalan. Nombor 1, cara menentukan awal Ramadan. Ada 2 cara nak tentu masuk satu Ramadan, ada 2 cara. Dan satu lagi masalah ialah kadangkala satu Ramadan di Malaysia tak sama dengan satu Ramadan di Syria. Satu Ramadan di Indonesia tak sama dengan satu Ramadan di Thailand, bahkan kadang-kadang walaupun Asia Tenggara. Begitu. Jadi ada yang lambat sehari, ada yang awal sehari. Untuk menetapkan, dalam ni ditulis thubut, thubut awal Ramadan, maksudnya masuk ataupun tetap awal Ramadan, satu Ramadan. Awal Ramadan tu satu Ramadan. Yang pertama, melihat anak bulan. Ruqyah, ruqyah. Dia bukan ruqyah, dia bukan ruqyah, dia ruqyah. Ra hamzah, hamzah ala al-waw, ra hamzah ala al-waw, ya ta al-marbutah, ta'nis. Melihat anak bulan, ruqyah, yang dilihat oleh sekurang-kurangnya seorang saja, saksi yang adil dan dia mengakuinya. Saksi itu mesti adil dan dia mengakuinya. Jadi di Malaysia, apa yang berlaku di setiap negeri, jabat-jabat agama setiap negeri, ahli-ahli majlis fatwa, mereka bahagi tempat. Setiap negeri ada tempat-tempat tertentu untuk melihat, meneropong anak bulan. Contoh di Kedah ni, di Menara Telekom di Al-Ustaz, di Bukit, di Pulau Sayak, Kota Kuala Muda. Itu antara tempat yang bila sampai tarikh macam bulan ni, akhir bulan Syaban ini,
Mereka akan pergi tempat tu. Mereka akan pergi dan melihat di sana. Kalau kelihatan, maka puasa. Kalau tak kelihatan, esok tu tidak puasa lagi. Begitulah ditetapkan, no? Dan alhamdulillah di Malaysia ni dia punya sistem dia kan, setiap negeri melakukan acara melihat tersebut di tempat masing-masing, dan kemudian mereka buat keputusan lah, yang seterusnya diumumkan oleh penyimpan Maha Besar Raja-Raja lah. Kemudian tu yang pertama, seorang saksi cukup. Nombor 2, sempurna hitungan bulan Sya'ban 30 hari. Yang ni dengan cara hisab, kiraan. Yang pertama tadi dengan ru'yah, melihat anak bulan, meneropong anak bulan, melihat pun boleh. Ataupun yang kedua dengan cara hisab. Hisab ni ialah kita kira cukup Sya'ban 30 hari, esokkannya tu tak boleh buat fatwa dah, tak boleh ijtihad dah. Bila cukup Sya'ban 30 hari, esok tu wajib 1 Ramadan. Dia tak ada 31 Sya'ban, takkan berlaku, mustahil. Tuan-tuan, bulan Islam tak ada 31. Itu kaedah. Daripada Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rejab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, takkan ada 31. Sama ada 29 ataupun 30. Nak sabit 1 Ramadan sama ada dengan melihat anak bulan, ataupun yang kedua cukup 30 hari bulan Sya'ban. Maka keesokan tu mesti 1 Ramadan. Sama macam nak tentukan 1 Syawal pun ada 2 macam itulah cara. Kemudian hakim syar'i wajib terlebih dahulu membuat pengumuman adanya keputusan ru'yah tersebut. Maka di Malaysia ni prosedur dia negeri, hakim syar'i, kemudian diumumkan oleh keputusannya oleh penyimpan Maha Besar Raja-Raja lah. Maka wajiblah semua orang Islam yang berada dalam lingkungan satu matla', ittihadul matla', kesamaan matla', tempat terbit anak bulan daripada tempat bulan dilihat untuk berpuasa. Bila di Malaysia ni, bila penyimpan Maha Besar Raja-Raja dia umum sekian-sekian tarikh, maka wajib kesemua ikut tarikh tersebut. Kesemua ni siapa? Kesemua yang berada dalam satu yang sama matlaknya. Kesemua orang Malaysia yang berada pada tempat yang sama matlak wajib ikut keputusan tersebut lah. Okey. Kemudian muka surat 12. Maksud sama atau berbeza matlak. Ketika di satu daerah melihat anak bulan hilal, waktu dalam kitab Arab disebut ru'yatul hilal, melihat anak bulan. Ketika di suatu daerah melihat anak bulan, maka wajib penduduk di daerah yang berdekatan, iaitu bukan daerah yang jauh dengannya, untuk berpuasa. Contoh macam ni, di Kedah ada beberapa tempat yang dilihat anak bulan. Bukan semua daerah. Di Kedah ada berapa belas daerah, 12 daerah. Adakah semua daerah ada tempat untuk melihat anak bulan? Tidak. Sebab tu pengarang Syekh Ustaz Muhadir sebut, ketika satu daerah melihat anak bulan, semua daerah yang berdekatan, yang dekat, wajib untuk mereka berpuasa juga. Di Kuala Muda ada, di Yan mungkin tak ada, di Sik ni saya sebut Kedah lah sebab rakaman kuliah ni di Kedah kan. Okey, tuan-tuan. Jadi yang berdekatan tu wajib berpuasa juga, sebab daerah sebelah nampak anak bulan. Jarak yang jauh boleh diketahui dengan berbeza tempat muncul dan tempat tenggelam matahari dan bintang-bintang. Nak kata dekat dengan jauh tu apa dia? Bila sama matlak, maksudnya itu dekat lah. Kalau berbeza matlak, iaitu berbeza tempat muncul dan tenggelam matahari, maka itu berbeza matlak.
Bila berbeza matlak, itu jauhlah bermaksud. Berbeza matlak maksudnya daerah itu jauh. Berkongsi matlak ataupun sama matlak maksudnya tempat itu ataupun daerah itu dekat. No? Kita dengan Indonesia contohnya, Indonesia, Sulawesi contohnya, boleh jadi kadang-kadang berlaku perbezaan hari mula berpuasa. Boleh jadi. Kerana apa? Kerana berbeza matlak. Okey. Apa yang dimaksudkan dengan berbeza matlak antara dua daerah yang berjauhan ialah sekiranya matahari dapat dilihat di satu daerah, di daerah satu lagi orang belum terbit matahari. Kan? Berbeza yang jauh. Perbezaan yang sangat banyak. No? Perbezaan yang sangat banyak. Selalu itu antara ukuran untuk mengetahui dekat atau jauh berbeza matlak itu. Sama matlak pula bermaksud matahari dan bintang sama waktu terbit dan tenggelam. Kita dalam Malaysia ni samalah, cuma dia perbezaan yang sedikit saja. Okey. Perbezaan penentuan awal Ramadan dan awal Syawal. Soalan nombor 3. Untuk tentu masuk satu Ramadan, mula puasa cukup dengan berapa saksi? Seorang. Syarat saksi itu mesti Islam dan mesti adil. Fiqah. Adil ni tidak melakukan dosa besar, tidak melazimi dosa-dosa kecil, gitulah. Adil. Mesti Islam, mesti adil. Seorang aja untuk tentu satu Ramadan. Untuk tentukan satu Syawal pula, untuk menentukan Ramadan sudah berakhir dan bermulanya Syawal, satu Syawal perlu kepada dua saksi, Islam dan adil. Selesai. Itu soalan yang ketiga. Okey, soalan yang keempat. Antara ru'yah melihat anak bulan dengan hisab, yang manakah didahulukan? Mana yang lebih kuat? Ru'yah ke hisab? Ru'yah itu kelihatan anak bulan, hisab itu yang kira cukup berapa hari itu. Kira bagi cukup 30 Sya'ban untuk menentukan satu Ramadan, ataupun kira bagi cukup 30 Ramadan untuk menentukan satu Syawal. Itu hisab. Satu Syawal. Itu hisab. Antara ru'yah dengan hisab, yang manakah didahulukan? Apabila berlaku pertembungan antara ru'yah dan hisab, hendaklah didahulukan ru'yah. Pendapat ini adalah riwayat Imam Ibn Qasim dan Imam Ar-Ramli. Dan ini adalah pendapat mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Soalan kelima, muka surat 14. Ketetapan daripada pihak berwajib seperti Jabatan Mufti atau Jabatan Agama Islam negeri-negeri. Kerana di Malaysia staf dan anggota Jabatan Mufti, Ahli Majlis Fatwa, Jabatan Agama Islam, mereka ni lah yang akan pergi ke tempat-tempat melihat anak bulan setiap tahun. Sampailah tahun ini Sya'ban, mereka akan pergi tengok. Tahun ni pun sampai tarikhnya mereka akan pergi melihat anak bulan. Anak bulan. Jika sebuah negara telah melihat anak bulan Ramadan, negara yang dekat dan berada dalam satu matlak yang berkongsi matlak, tempat muncul itu, kalau sama tempat muncul, negara yang sama matlak wajib berpuasa, kecuali jika negara yang berdekatan itu ada hakim syar'i atau pihak berkuasa agama seperti Jabatan Mufti atau Jabatan Agama Islam mereka sendiri. Kan? Okey. Maksudnya kita tengok, Indonesia tengok. Kita ada keputusan, Indonesia ada keputusan. Kita ada Jabatan Mufti, Jabatan Agama kita, Indonesia dia ada Jabatan Mufti dan Jabatan Agama dia dengan nama yang lain lah. Maka perlu patuh kepada keputusan pihak berkuasa agama di tempat masing-masing. Jika demikian, ketetapan dan perintah pihak berkuasa agama wajib diikuti sama ada negara tersebut berpuasa atau tidak dengan melihat anak bulan di negara tersebut sendiri. Itulah sebabnya terjadi perbezaan hari mula puasa
atau berhari raya, satu Ramadan ataupun satu Syawal, umpamanya di antara negara Malaysia dengan Brunei atau Malaysia dengan Indonesia, walaupun negara-negara ini berdekatan di antara satu sama lain. Mungkin ada daerah-daerah matlaq berkongsi sama, yattahidul matlaq, tetapi disebabkan negara itu ada pihak berkuasa agama masing-masing, maka daerah itu ikut pihak berkuasa agama masing-masing. Itu yang nak disampaikan di sini, di soalan mukdimah ni. Kemudian tuan-tuan sekalian, muka soal 15. Ada isbat tetapi berpegang kepada hisab. Ada isbat tetapi berpegang kepada hisab. Nombor 6. Ketika pemerintah telah menetapkan ru'yah seperti 1 Syawal jatuh pada hari Isnin dan pemerintah mengarahkan untuk mengikutinya, tidak boleh lagi menggunakan cara hisab yang umpamanya menetapkan 1 Syawal pada hari Selasa. Jadi hati-hati orang Malaysia, di Malaysia pun ada pernah muncul satu kumpulan diikut tok guru depa dalam kampung tu saja. Dan semestinya tok guru tu bukan tuan guru yang berilmu dan fiqh, tidak berilmu dan tidak fiqh lah. Depa buka puasa pun tak sama, waktu bersahur pun, akhir bersahur pun tak sama. Ada tuan-tuan, tahun lepas ada kes tersebut, 2 tahun lepas pun ada kes tersebut. Macam mana ni ustaz? Dia kata kita ni silap sebenarnya ni. Sebenarnya waktu berakhir sahur kita ialah sekian-sekian. Ada satu kumpulan, di Kedah ada, di negeri lain pun ada. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ikut tuan-tuan, ikut pihak berkuasa. Kita ada mufti kita, mufti tiap-tiap negeri, alhamdulillah, mereka disokong oleh orang-orang alim yang ramai pula di belakang mereka, bukan 2-3 orang alim daripada pelbagai latar belakang. Setiap mufti di negeri masing-masing, subhanallah, alhamdulillah, kita tak pernah tengok lagi mufti yang sesat, dan kita tak pernah dapat berita lagi ahli majlis fatwa yang sesat berfatwa dengan fatwa yang songsang. Alhamdulillah, lan tajtami'a ummati ala dalalah, insya-Allah umat Rasulullah tak akan bersepakat kepada perkara yang sesat. Jadi saya nasihatkan kumpulan-kumpulan tersebut jangan buat huru-harakan umat Islam dan fatwa. Ikut yang ditetapkan. Tuan-tuan tengok, ribuan tahun begitu sistem yang ditetapkan oleh para ulama. Ada ru'yah, ada hisab. Kalau berkongsi ru'yah sama matlaq, tetapi pejabat agama negara masing-masing berbeza, ikut hak pejabat agama negara masing-masing, jabatan mufti negara masing-masing, supaya tidak berlaku fawda, tidak berlaku huru-hara dalam pengamalan Islam dan rukun Islam ni. Ini tuan-tuan, yang ajak ni bukan yang 100 tahun ni, 40 tahun ni, ribuan tahun mazhab ni para ulama menyusun supaya perjalanan tatbiq, pelaksanaan syariat, pelaksanaan hukum hakam, pelaksanaan rukun Islam menjadi cara yang tersusun. Kemudian soalan yang ketujuh ialah keputusan pemerintah berbeza dengan ru'yah. Keputusan pemerintah berbeza dengan ru'yah. Macam mana pula? Wajib untuk daerah yang berada dalam satu matlaq, ittihadul matlaq, dengan tempat terjadinya ru'yah mengikut keputusan pemerintah. Kok mana pun tuan-tuan ikut keputusan pemerintah tu, maksudnya tuan-tuan jangan bayang pemerintah tu fasik. Tuan-tuan, selalu yang di Malaysia ni, praktikal di Malaysia ni, alhamdulillah, yang buat keputusan tu pejabat-pejabat agama, jabatan mufti yang disokong oleh ni. Jangan risau, alhamdulillah masih terjaga. Kemudian barulah dipasingkan ke atas, diumumkan oleh pemegang besar mohon-mohon, pemegang besar mohon-mohon pula dah di sebelah ni, penyimpan mohor besar raja-raja. Okey tuan. Okey, ikut keputusan pemerintah. Okey, kemudian
Soalan yang ke-8, saya tinggalkan beberapa baris. Ada yang saya tinggalkan beberapa baris tu sebab dah sampai maksudnya tu. Saya tinggallah beberapa baris yang kita tak baca. Melihat anak bulan dengan teleskop. Menurut kitab Irsyadul Millah, Irsyadu Ahlil Millah, melihat anak bulan dengan teleskop boleh dijadikan cara atau jalan untuk memastikan masuk bulan Ramadan kerana apa yang dirakamkan oleh teleskop, apa yang kita tengok melalui teleskop tu adalah bentuk hilal yang sebenar. Dia bukan teleskop ni dia edit pula gambar tu, tidak. Teleskop ni kan bila kita tengok tu, kalau nampak tu anak bulan lah tu yang nampak tu, dia bukan bulan lain ke macam mana, bukan. Inilah pendapat Syed Basri dan lain-lain. Kemudian soalan yang terakhir untuk bab 3 ni, mimpi penentuan awal atau akhir bulan Ramadan. Bermimpi. Ijma' ulama mengatakan bahawa khabar daripada mimpi tidak dapat dijadikan hujjah dalam penentuan awal atau akhir bulan. Walaupun khabar daripada mimpi itu datang daripada Nabi. Bukan tidak percaya kepada Nabi, tetapi mungkin orang yang bermimpi itu tidak faham apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam khabar baginda kepadanya. Tuan-tuan, mimpi siapa-siapa pun, dia mimpi itu bukanlah al-adillah asy-syar'iyyah. Dia bukan dalil syar'i. Tak faham macam ni? Mimpi bukan sumber untuk mengeluarkan hukum. Sumber untuk dijadikan hujah mengeluarkan hukum. Bukan. Mimpi. Sumber untuk rujukan hukum, mengeluarkan hukum, Quran, hadis, ijma', qiyas, istihsan, masalihul mursalah, amal ahli Madinah, syar'u man qablana, saddu dzara'i', yang tu. Tuan-tuan, yang tu adalah al-adillah asy-syar'iyyah. Kalau al-adillah asy-syar'iyyah al-muttafaq 'alaiha, Quran, sunnah, ijma', qiyas. Di sisi ahli sunnah lah, di sisi ahli sunnah wal jamaah. Mimpi ada termasuk daripada dalil syarak ni? Tak ada. Mimpi tiada. Walaupun kita mimpi Nabi beritahu esok puasa, boleh tak dijadikan sandaran untuk dijadikan dalil? Tidak. Yang pertama, macam mana kamu tahu itu Rasulullah? Itu satu. Yang kedua, bukan kita tidak percaya kepada Nabi kalau betul itu Rasulullah, tetapi kita tidak faham maksud sebenar yang disampaikan oleh Nabi dalam mimpi tersebut. So, untuk pengetahuan saya dan kita semua, mimpi bukan sumber hukum. Baru-baru ni viral mimpi ubat coronavirus, ubat COVID-19. Subhanallah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Pakat order, tuan-tuan, pakat order. Dalam Lazada pula tu, Shopee ke Lazada, ada pula tu jual. Berebut-rebut order pesan daripada Mekah, Madinah. Maka yang itulah yang kita takut apabila umat Nabi Muhammad bergantung kepada mimpi untuk dijadikan panduan hidup beramai-ramai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekiranya benar, Nabi mai bagi nasihat, maka itu untuk orang yang dinasihatkan. Bukan untuk dijadikan sebagai kayu ukur untuk ditatbikkan kepada semua orang, tidak. Jadi sekadar tu dulu untuk bab yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk bahagian keempat, kitab 206 Permasalahan Puasa karangan Ustaz Muhadir Haji Jul. Niat puasa ni nak cakap tentang niat puasa. Semua ulama sepakat, ittifaq, mengatakan bahawa wajib berniat puasa, sama ada puasa itu wajib seperti puasa Ramadan atau puasa sunat seperti puasa sunat hari Isnin dan Khamis. Semua ulama sepakat. Ittifaq ni sepakat para ulama Syafi'iyah.
ittafaqa dengan ajma'a. Tak payah bahas lah tu. No? Kalau ijma' maksudnya semua ulama mazhab-mazhab lain lah. Kalau ittifaq ni ulama-ulama Syafi'iyah sepakat bahawa wajib niat puasa. Apa hukum niat puasa? Wajib. Kalau puasa sunat, wajib. Kalau puasa Ramadan, kalau puasa yang fardu pun wajib. Puasa sunat pun wajib niat, puasa fardu pun wajib niat. Cuma puasa sunat siang hari pun boleh sebelum tergelincir matahari, sebelum zuhur. Itu perbezaan tempoh untuk niat antara puasa sunat dengan puasa fardu, kan? Cuma persamaannya ialah puasa sunat pun wajib niat, puasa fardu pun wajib niat. Itu persamaan dia. Selesai. Soalan nombor 2. Menentukan jenis puasa dalam niat. Wajib tak tentu jenis puasa? Puasa Ramadan, fardu Ramadan, puasa nazar, kena sebut tak? Hukumnya melihat kepada jenis puasa. Yang pertama, puasa wajib seperti puasa Ramadan, atau nazar, atau kafarah. Ini semua yang wajib. Puasa Ramadan hukumnya wajib, puasa nazar hukumnya wajib, puasa kafarah hukumnya wajib. Maka puasa-puasa wajib ini, puasa-puasa yang wajib ini, hukum untuk menentukan jenis puasa dalam niat adalah wajib. Iaitu wajib kita ta'yin, kita tentukan jenis niat. No? Sebab tu siapa yang puasa Ramadan, contoh macam ni. Esok Ramadan, malam tu dia kata nak puasa. Tentu je dia kata esok nak puasa. Maka dia tak ta'yin, dia tak spesifikkan puasa apa. Dia tak sebut puasa fardu Ramadan. Maka tidak sah di sisi mazhab Syafi'i. Nah, mesti ta'yin, mesti tentukan, spesifikkan puasa apa. Nazar, kena sebut nazar. Kafarah, puasa kafarah. Esok puasa kafarah. Begitu, kena sebut. Kalau dia nak puasa nazar, dia sebut esok puasa, maka tidak sah. Esok aku nak puasa, maka tidak sah sebab dia tidak ta'yinkan. No? Di sisi mazhab Syafi'i, semua puasa wajib mestilah ditakyinkan niatnya. Mestilah dispesifikkan niat pada malam tu, mesti dispesifikkan nak puasa apa esok. Itu satu. Kemudian puasa sunat pula lain. Puasa sunat ada yang ada waktu seperti Isnin, ada waktu dia. Puasa sunat Khamis, puasa sunat Ashura, puasa sunat Syawal, 6 Syawal, dia ada waktu dia. Hukumnya tidak wajib ta'yin. Tidak wajib ta'yin. No? Saja aku puasa esok hari. Boleh untuk puasa Syawal. Tetapi disyaratkan mentakyin supaya mendapat pahala yang sempurna. Nak pahala sempurna, takyinkan. Saja ke puasa sunat Syawal esok hari. No? Bukan tang esok hari tu, tang puasa apa tu. No? Kalau puasa yang wajib seperti Ramadan, kafarah, nazar, maka wajib ta'yin, spesifikkan. Kalau puasa sunat, tak wajib ta'yin, tetapi untuk dapat pahala yang sempurna, kita ta'yinkan, spesifikkan. Yang ketiga, puasa sunat mutlak yang tidak mempunyai waktu dan sebab tertentu, maka tidak wajib ta'yin, cukup berniat untuk berpuasa saja. Dia kata, esok nak puasa. Cukup. Saja dia nak puasa, esok nak puasa. Nak puasa sunat. Maka boleh. Yang sama macam yang kedua tadi inilah, yang puasa sunat tadi kan. Cuma yang ketiga ini bezanya yang dengan yang kedua. Untuk puasa mutlak ini maksudnya kalau kita sebut esok nak puasa pun dah cukup dan boleh mendapat pahala yang sempurna. Itu beza dengan yang nombor 2 tadi. Kemudian niat sebulan penuh. Niat sebulan penuh dalam mazhab Syafi'i tak ada.
setiap hari memerlukan niat baru, kerana setiap puasa yaum mustaqil. Setiap hari kita berpuasa, satu Ramadan tak sama dengan dua Ramadan. Sebab satu Ramadan kita mula tahan lapar daripada subuh sampai maghrib. Kemudian kita buka puasa, maka selesailah pakej berpuasa hari pertama Ramadan, satu Ramadan. Esok dua Ramadan bukan lagi satu Ramadan, puasa lain pula. Sebab tu mazhab Syafi'i kata perlu kepada niat lain. Sebab setiap hari dalam bulan Ramadan tu dah telah berakhir dan telah selesai. Masuk Ramadan 2, itu hari lain pula. Dah ada hari lain. Entah nah, okey begitu. Dengan sebab itu dalam mazhab Syafi'i tak ada niat puasa sebulan. Boleh taklid mengikut pendapat Imam Malik ataupun mazhab Malikiyah, iaitu berniat puasa Ramadan sebulan penuh pada awal malam Ramadan. Maksudnya tuan-tuan, nak masuk satu Ramadan, malam tu kita dah niat dah puasa sebulan Ramadan. Esok satu Ramadan, malam tu kita dah niat, nawaitu sauma syahri ramadana kullihi lillahi ta'ala. Saja aku berpuasa keseluruhan pada bulan Ramadan kerana Allah Ta'ala. Begitu niat dia. No? Boleh taklid pendapat Imam Malik, iaitu berniat puasa Ramadan sebulan penuh pada awal malam Ramadan. Awal lah, mesti awal malam tu. Kerana sebagai langkah ihtiyat. Ihtiyat ni sebagai langkah berjaga-jaga. Bimbang terlupa berniat pada salah satu malam dalam malam-malam Ramadan seterusnya. Okey. Selesai. Setelah berniat puasa esok harinya ataupun mengikut pendapat Imam Malik pada malam pertama bulan Ramadan tersebut, wajib pula berniat pada malam kedua dan malam-malam seterusnya. Siapa yang dah niat sebulan penuh, esok tu dia tetap wajib untuk niat lagi untuk puasa yang kedua, Ramadan yang ketiga, Ramadan yang keempat, Ramadan yang kelima. Tiap malam tu dia tetap kena niat. Lepas tu yang tadi dah puasa sepenuh tu, yang puasa sebulan, niat sebulan penuh tu, yang tu kita taklid mazhab Maliki, no? Sebagai langkah berjaga-jaga, no? Boleh bertaklid pun begitu. Ulama mazhab Syafi'iyah tetap ajak kita bila masuk Ramadan kedua, ketiga, keempat pun tetap wajib tabyitun niyah, iaitu berniat pada waktu malam. Setiap malam perlu berniat juga. Kemudian soalan yang keempat, berniat setiap malam dalam bulan Ramadan. Walaupun dibolehkan bertaklid mengikut mazhab Maliki dengan berniat pada awal malam bulan Ramadan untuk sebulan penuh, berniat pada setiap malam bulan Ramadan adalah wajib juga. Ini yang kita sebut tadi, ini kita dah bahas dah tadi. Nah, muka surat sebelah. Sebab ilah, bukan ilah, ni illah. Kena buat pembetulan sikit ni. Illah. Illah kenapa wajib berniat puasa pada waktu malam setiap malam dalam mazhab Syafi'i ialah setiap hari dalam bulan Ramadan adalah suatu ibadah yang tersendiri. Ramadan 1 dia ada mula, ada habis. Ramadan 2 dia ada mula, dia ada habis, berakhir. Sebab tu dia perlu niat. Dia perlu niat baru. Masuk malam kedua niat lain, masuk malam ketiga niat puasa Ramadan semula, masuk malam keempat niat puasa Ramadan lagi untuk esoknya, masuk malam kelima niat puasa Ramadan lagi untuk malam keesokannya. Sebab setiap malam puasa Ramadan itu telah pun berakhir mengikut hari-harinya. Bila masuk hari yang baru, memerlukan niat yang baru. Itu hujah dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i ialah
setiap hari dalam bulan Ramadan adalah suatu ibadah yang tersendiri atau terpisah-pisah yang tidak ada kaitan dengan hari sebelumnya atau selepasnya. Sebagai contoh, puasa hari ini tidak boleh dikatakan batal kerana puasa semalam atau esok harinya batal. Apa bukti hujjah di sisi mazhab Syafi'iyah bahawa puasa hari ini dia tak ada kena-mengena dengan puasa semalam? Antara hujjahnya ialah seseorang yang batal puasa pada hari Ahad, hari Isnin takkan dikatakan batal juga. Ahad lah, puasa Isnin, puasa Selasa. Itulah hujjahnya. Kemudian yang kelima. Yang kelima dan yang terakhir, lupa niat pada waktu malam, tabyid. Apa maksud tabyid? Niat pada malam hari. Itulah tabyid. Seseorang yang terlupa berniat puasa pada malamnya, tidak sah puasanya. Malam tadi dia tak niat, tak sah. Jadi satu orang yang nak berpuasa esok hari, dia kena niat malam tu, dia tak boleh lepas subuh. Dia mesti niat bermula selepas maghrib sampai sebelum subuh. Tu bahasa mudah. Contoh, esok Isnin, esok Ramadan. Tak kira lah berapa Ramadan, 6 Ramadan ke, 1 Ramadan ke, 18 Ramadan ke. Esok Isnin Ramadan. Bila dia boleh niat, tabyid itu bermula bila? Tabyid itu bermula lepas daripada maghrib. 7.30 contohnya maghrib, start 7.30 sampailah subuh, dia boleh niat, aku nak puasa Ramadan esok. Contohnya secara spesifik lagi, kita kata maghrib 7.23, maka dia boleh start puasa, niat untuk tabyid, niat puasa 7.23 tu sampailah esok subuh pukul apa? Subuh 6-7 minit. Sampai pukul 6. Sebelum 6-7 minit sampai pukul 6 minit dia masih boleh berniat. Tu sepanjang tempoh tu untuk berpuasa. Seorang yang terlupa berniat puasa pada malamnya tidak sah puasanya. Dalam pada itu dia hendaklah imsak, iaitu contoh dia lupa. Sampai masuk dah siang apa semua, bangun pukul 6.30. Dah masuk subuh. Sahur pun tidak, sahur tak apa, sahur sunat. Dia pun bangun-bangun, dia kata semalam tak niat langsung. Tak terlintas langsung untuk puasa hari ni, tak teringat langsung, terlampau letih, terlupa nak niat. Hendaklah dia boleh makan tak? Hendaklah dia imsak. Apa maksud imsak? Menahan diri untuk makan dan minum. Sama seperti orang berpuasa sebagai denda terhadap lupanya itu, dan dia wajib menggantikannya selepas Ramadan. Hari itu dia tak boleh puasa. Kalau dia puasa pun tidak sah sebab dia tak tabyid niyah, dia tidak niat pada malam hari. Dan pada hari itu juga dia tak boleh makan dan minum seperti orang lain. Wajib imsak. Tapi adakah dia dikira berpuasa? Tidak. Dia wajib qada. Walau bagaimanapun, jika dia berniat pada waktu paginya dengan mengikut mazhab Hanafi, puasanya sah kerana mengikut mazhab Hanafi boleh berniat sebelum masuk waktu zuhur. Ini Ustaz Muhadir dia bubuh pendapat, salah satu pendapat daripada mazhab Hanafi. Ni kalau saya sebut ni sekali pakat duk guna hak ni pula kan. Dalam mazhab Hanafi boleh niat sampai sebelum tergelincir matahari, iaitu zuhur. Puasa Ramadan? Ya, puasa Ramadan. Contoh dia jaga pagi tu 6.30. Dah habis dah waktu untuk niat. Dia pun kata, semalam tak niat langsung, tak ingat langsung. Macam mana nak buat ni? Taklid mazhab Hanafi, boleh niat puasa Ramadan pada hari itu sebelum tergelincir matahari. Apa maksud tergelincir matahari? Sebelum zuhur. Wallahu ta'ala alam. Alhamdulillahirabbil alamin.